من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa ba'du. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar iman yang kita, sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam mulia ini adalah berkat iman dan juga Islam, insya-Allah. Maka kita sambung lagi perbahasan kita di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, pada bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Dan kita masih lagi berada pada fasal menjaga lidah. Menjaga lidah, kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala anhu di dalam kitabnya bahawa maka hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Dan kita hari ini akan sambung perkara yang keempat. Yang keempat. Siri yang lalu kita dah bacakan 6 tempat yang dibenarkan mengumpat. Belum lagi. Hari ini 6 tempat dia. Baik. Kita sambung. Pada perbahasan yang lalu 6 tempat dibenarkan mengumpat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Siri lalu kita telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang dosa orang mengumpat ini lebih besar akibatnya daripada berzina. Maka hari ini kita sambung dengan kalimat syahdan. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, syahdan. Syahdan ni apa maksud dia? Ambil perhatian. Ambil perhatian, kata dia. Terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahat pada syarak, iaitu pada 6 tempat. Maksudnya apa? Dibolehkan mengumpat itu, maknanya diharuskan oleh syarak untuk mengumpat, ataupun sebenarnya dia tak istilah mengumpat, menceritakan tentang perihal orang untuk menyelesaikan maslahat. Kan kadang kita bertanya tetapi melibatkan orang, seakan-akan bunyi macam mengumpat. Tuan Ustaz, saya nak bertanya gini-gini tentang si fulan. Jadi mana boleh takut itu dikira sebagai mengumpat. Adapun pengarang kitab mengatakan ada 6 tempat yang diharuskan dalam syarak mengumpat dia tadi. Yang pertama di mana? Yang pertama, mengatakan akan kejahatan orang yang menzalimi akan dia pada qadi supaya dihukum oleh qadi, atau qadi menzalimi atau qadi menzalim akan dia, maka diadukan kejahatan itu pada sultan supaya dihukum oleh sultan akan qadi itu. Ini pertama. Kita ngadu pada qadi. Tuan qadi, kata macam tuan qadi ni mana pemerintah pada ketika itu, perintah daerah. Jadi orang perintah daerah dipanggil qadi, atau kita hari ini kita panggil PTA, pegawai takbir agama. Itu kita panggil qadi. Adapun pembantu dia disebut sebagai naib qadi. Naib qadi ni tanggungjawabnya apa? Nikah orang lah. Biasanya, masya-Allah. Apabila seseorang itu boleh menikahkan orang dalam daerah dia, itu maksudnya dia adalah wali dalam daerah tu. Mana orang besar dalam daerah tu, dia wali, dia boleh menikahkan orang. Jadi pada hal ketika ini disebutkan satu orang laki-laki mendatangi kepada seorang qadi lalu menceritakan tentang perihal seseorang yang menzalimi dia. Itu tak dipanggil ngumpat. Tuan qadi, sesungguhnya saya sebut fulan ni dia melakukan begini terhadap diri saya. Masya-Allah.
Jadi seakan-akan macam mengungkit cerita, tapi itu tak dikira mengumpat. Ataupun kita mengadukan kodi yang jahat. Ni kodi ni dizalimi kita pula, masya-Allah. Kita minta bantuan dia gini-gini, rupa dia tindasnya kita adukan perihal ini kepada sultan. Kodi ni ialah tapi kita di tanah Melayu dia lain. Dia tak serupa orang Arab. Orang Arab kalau qadi ni anggapan gitu, maknanya pembantu kepada gubernur atau sultan. Itu qadi. Adapun qadi dalam negeri kita ini merujuk kepada perihal ataupun struktur pentadbiran agama. Jadi bab agama ni semua kepada qadi, dan qadi akan sampaikan kepada sultan. Mana sultan ataupun daripada jabatan agama, dan jabatan agama akan sampaikan kepada sultan. Adapun di negara-negara Arab, khususnya sultan, orang bawahannya adalah qadi daerah. Kalau kita di tanah Melayu, khususnya negeri Perak, sultan, orang-orang yang menjaga daerah-daerah sultan siapa? Orang besar jajahan, OBJ. Ada panggil gitu, masya-Allah. Kalau di Selangor, sultan, bawah sultan yang jaga daerah dia panggil sebagai datuk pengawal. Masya-Allah, orang pengawal jaga. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Walaupun di Selangor ada juga orang besar, orang kaya-kaya besar daerah juga, tapi yang besar lagi ialah datuk pengawal kawasan. Baik. Ini kita nak adukan perihal orang yang menzalimi kita terhadap pemerintah. Itu tak dipanggil umpat. Yang kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Apa dia? Menegur. Ni dalam kitab ni tulis mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan akan berbuat maksiat. Apa? Mungkar. Ni mungkir dalam kitab ni. Ni tulis mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia. Sebab mungkir tu makna mungkar lah, kita kata perbuatan jahat, iaitu mengata akan orang berbuat jahat. Itu maknanya tegur orang berbuat jahat. Sebenarnya bukan tegur daripada orang tu. Contoh macam mana? Ini saya nasihatkan pada Ustaz, kamu jangan jadi macam orang tu. InsyaAllah orang tu buat begini-begini supaya dielak akan kemudaratan yang ditiru akan dia nanti. Contoh, jangan mencuri. Kamu kawan dengan orang tu, nanti dia tu tahu tak orang ini begini-begini. Maknanya dia bagi warning tentang kejahatan orang tu. Bukan maknanya dia mengumpat orang tu, tidak. Dia bagi warning. Awak jangan ikut orang tu begini. Dia tak berniat untuk mengumpat, tapi bagi amaran supaya tidak ada orang mengikuti akan perangainya itu tadi, perangai si jahat itu tadi. Baik, yang ketiga, sebab dia meminta fatwa kepada mufti, seperti katanya kepada mufti bahawa si fulan menzalimi akan daku, apa hukumannya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Contoh macam ni, iaitu seorang isteri mendatangi qadi. Wahai tuan qadi, ataupun datang pada hakim, wahai tuan mufti, wahai datuk mufti, sesungguhnya suami saya ini adalah seorang yang pelit atau seorang yang kedekut. Suami saya seorang yang kedekut. Apakah boleh saya mengambil duit suami saya untuk dijadikan barang belanja? Di sini kita tidak menghukumkan isteri mengumpat suami pada mufti. Kalau dia ngumpat suami dia, dia ngumpat suami dia pada datuk mufti, insya-Allah tabarakallah. Tidak. Jadi bagaimana keadaannya? Iaitulah disebutkan bahawa sungguhnya itu tidak termasuk dalam mengumpat, tetapi itu barang yang nak menyelesaikan maslahat. Nak selesaikan maslahat, bahawa dia mengatakan tentang sifat seseorang itu kepada mufti semata-mata untuk mendapatkan fatwa, dapatkan pandangan datuk mufti. Dia sebab akhir kalimat dia apa? Apa hukumnya dan apa jalan melepaskan daripada zalimnya itu. Maksudnya begitulah. Yang keempat, sebab ia menakutkan akan orang yang hendak bersahabat dengan fasik. Ini macam nombor 2 tadi. Ia sebab menakutkan. Yang kedua tadi itu mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir di sini mungkir akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Maknanya memulaukan seseorang atau menyebut-nyebut kejahatan orang tu supaya orang tu berasa malu dengan perbuatan yang mungkar dilakukan oleh dia tadi. Baik, yang keempat ni apa dia? Sebab dia menakutkan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau orang yang zalim, maka dikatanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu kerana ia fasik, atau kerana dia zalim, atau kerana perbuatannya itu sangat jahat.
Jadi bukanlah kita mengumpat orang tu, tapi kita sebagai bagi teguran kepada orang yang mula nak berkawan dengan orang tu. Jangan kamu cak kawan dengan orang ni dia ada perangai pelik sikit, masyaallah. Jangan kamu dekat dengan orang ni, dia ni kaki pecah tabung masjid, masyaallah tabarakallah taala. Jadi bukan nak ngumpat orang tu, tapi amaran. Dia bagi amaran supaya jangan kamu mendekati orang ini atas sebab-sebab beliau ini ada penyakit, penyakit yang jahat daripada rohaninya. Masya-Allah. Yang kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui, melainkan dengan disebut akan aibnya itu, seperti dikatakan si fulan itu buta atau capek, timpang atau dungu atau barang sebagainya. Ini tak termasuk juga di dalam mengumpat kalau itu memang nama dia. Contohlah nama dia itu minta izin ya, si fulan capek, nama dia fulan capek. Capek payah sikit. Apa nama, fulan pekak, memang mak dia namakan dia pekak. Ataupun minta maaf, dia beranak keluar daripada rahim ibu dia, masa dia beranakkan saiznya besar botol dia keluar kecil besar botol, lalu orang manggil dia, mak dia manggil dia botol. InsyaAllah memang dia ada nama betul, nama betulnya ada Muhammad Fulan bin Fulan, tapi disebabkan dia lahir besar botol, mak dia memang manggil dia botol, mari botol, kata masya-Allah. Botol. Jadi bila ada orang memanggil ia botol, itu bukan bererti mengumpat dia, tetapi itu memang sudah nama dia, ma'ruf dia, ma'rifahnya dia itu. Kalau kita kata alif lam ma'rifah, telah diketahui akan dia, akan nama botol tadi. Sekarang budak-budak banyak nama pelik-pelik. Kawan-kawan dia panggil pisang lah, dia panggil apa nama monyet, dia panggil macam-macam nama ada. Subhanallah taala anhu ya. Kadang perkataan yang kita tak pernah kenal pun, tahu-tahu nama orang. Nama tu siapa? Nama saya Yoni. Yoni? Apa tu Yoni? Masya-Allah tabarakallah taala. Pening-pening kata orang, masya-Allah tabarakallah taala. Itu tak dikira mengumpat kerana ada pada sifatnya dan namanya. Baik. Yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan perbuatan zina, atau minum arak, atau mencuri, atau barang sebagainya. Kita ni tiap-tiap hari menceritakan, boleh kata dalam kuliah nak bagi pengajaran, kita akan kisahkan tentang Fir'aun. Apakah bila saya menyebut cerita tentang Fir'aun dengan kejahatannya dikira saya mengumpat Fir'aun? Tak, itu tak dikira mengumpat Fir'aun, kerana memang terkenal ia dengan sifat kejahatannya. Kita cerita tentang sifat tamak Sa'labah, apakah kita sedang mengumpat Sa'labah? Tidak dikira sebagai mengumpat. Tidak, semestinya tidak. Itu adalah semata-mata untuk mendapatkan pengajaran. Itu untuk mendapatkan apa nama tadi, apa nama, shield. Apa tu shield dalam bahasa Melayu lah? Perisai, pelindung diri kita daripada berlaku perkara-perkara yang tak baik tadi. Masya Allah. Baik, itu dia 6 perkara. Ini boleh rujuk juga dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini disebutkan dalam bab menjaga, bab berkaitan tentang mulut, loba atas berkata-kata. Tajuk loba atas berkata-kata ada juga dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada juga benda ni. 6 tempat ini sahaja yang dikategorikan sebagai tidak mengumpat ataupun tidak diklasifikasikan sebagai mengumpat. Dan ini adalah 6 tempat yang dibenarkan oleh syarak untuk menceritakan perihal orang lain. Cerita tentang orang lain, ini je 6 tempat. Ada pun lain bersembang di kedai kopi saja-saja nak cerita tentang orang, terkait ia dengan mengumpat tadi. Baik, seterusnya yang keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mira'. Ada makna al-mira', iaitu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Yang kedua, al-jidal, iaitu berbantah pada maslahat ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan orang. Dan yang ketiga, munaqasyah fil kalam, iaitu membantah akan perkataan orang kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang yang memuji bagi dirinya. Dan yang demikian itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti lagi yang akan datang segala dalil yang demikian itu. Jadi ini ada 3 perkara yang kita kena jaga daripada diri kita. Yang pertama mira', yang kedua jidal,
Yang ketiga, munaqasyah fil kalam. Apa tu mira'? Hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada al-mira', iaitu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Ini kata istilah kita, orang tak boleh kalah. Dia asal debat nak menang aja, walaupun fakta ataupun perkataan yang disebut tak betul. Ini maknanya dia cakap omel-omelan demi untuk menjatuhkan orang, InsyaAllah, demi untuk membetulkan dia, InsyaAllah. Ini apa nama benda ni? Ini namanya ialah bongo, kata nak contoh, bongo. Bukan bongo, bongo, kata InsyaAllah. Walhal dia tahu dia tak betul, tetapi dia kerana dia nak juga menang, dia pusingnya dia, padahal dia pun tak tahu. Jadi ketika itu orang ni ada penyakit mira', InsyaAllah. Al-mira' maknanya bercakap asal menang. Asal menang, ni tak pakai dalil. Kalau yang pakai dalil itu namanya jidal, InsyaAllah. Pakai dalil itu jidal. Orang ni bagi dalil tentang mengatakan ambil wuduk dengan air, dia pergi bagi dalil tentang tayamum, InsyaAllah, barakallahu ta'ala. Lawan-lawan ilmu. Ini lawan ilmu, dia panggil jidal. Ini berdebat-debat, perdebatan. Ini yang dilarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sering berdebat-debat nak bandingkan ilmu. Ustaz tu lagi pandai daripada ustaz ni, ustaz. Hingga berlaku perdebatan di antara dua ustaz. Ini sebenarnya larangan. Masya-Allah barakallahu taala. Imam Ghazali kata, orang yang jidal ini sesungguhnya ia akan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh. Apa yang dikendaki oleh orang berdebat? Pasti nak menang. Pasti nak menang. Dengan niat apa? Dengan niat dapat mengalahkan orang depan dia, dan orang depan dapat mengalahkan orang depan yang ini pula. Itu sebab, minta maaf nak, saya secara peribadi, saya tak berapa setuju program realiti agama dimuat naikkan di televisyen. Apakah tujuannya itu tadi? Untuk mencari pemenang. Jadi bila cari pemenang, yang ini akan tegakkan, yang ini akan tegakkan, yang ini akan tegakkan, saling nak menjatuhkan supaya dapat jadi pemenang, InsyaAllah. Saya tak mengatakan itu jidal, tapi saya katakan itu adalah salah satu daripada tandanya. Saling menunjukkan kepandaiannya. Masya Allah. Ala kulli hal, al-jidal ni mana debat-debat ilmu, debat-debat ilmu hingga nak menumpaskan seorang daripada seorangnya. Ini kita boleh qiyas, insyaallah tabarakallah taala anhu. Bila berdebat ni nanti datang sakit hati, datang sakit hati, datang dendam, tabarakallah taala. Dalam hadis kitab Riyadhus Salihin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izal taqa muslimaini bisayfayhima faqatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, idzal taqa, apabila bertemu dua orang muslim, idzal taqa muslimaini, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan dua pedang, dia bawa pedang dia, bisayfaihima, faqatil wal maqtul finnar, yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya masuk neraka, insyaallah. Kata Nabi, sahabat pelik, ya Rasulullah, fama balu, ya Rasulullah, macam mana boleh jadi macam tu? Maksudnya, kalau yang membunuh tu masuk neraka, layak, kerana dia membunuh. Tetapi kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Andai kata yang terbunuh tu hidup, nescaya dia ada niat untuk membunuh orang yang membunuh dia. Kan saling dua tu saling nak berbunuh-bunuhan. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang dan tidak disukai. Jadi itu sebab kita kena meninggalkan akan perbuatan jidal itu tadi. Dan seterusnya apa? Dan kegunaan jidal tadi, bila dia menang dia akan aib-aibkan lawannya, insyaallah, mengaibkan orang yang kalah, masyaallah. Dan apa lagi yang berlaku? Dan sesungguhnya jauhkan akan diri kita daripada munaqasyah fil kalam, iaitu membantah akan perkataan orang. Ini penyakit, bukan penyakit orang awam saja. Ahli ibadah yang datang ke rumah Allah pun kerap ada penyakit macam ni, insyaallah barakallah. Mukasyafatul kalam, apa nama? Munaqasyah kalam, iaitu membantah-bantah. Rasa dia betul saja, dia bantahnya orang ni, tak betul, tak betul. Nanti dalilnya, aku makan garam dulu daripada kamu, subhanallah taala. Aku lama dah di sini, masyaallah. Kami duduk dalam, banyak ayat akan keluar semata-mata untuk jadi seorang pembantah. Ni pembantah. Ini macam munaqasyah fil kalam ni, ini tanda kita syukur dengan nikmat. Kita tinggalkan tiga benda ni. Kita syukur dengan nikmat pemberian mulut, nikmat pemberian lidah, dapat bertutur kata apa yang dikendaki. Mayu'minu billah wal yaumil akhir fa aqulul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata barang yang baik. Kalau dia tak boleh cakap barang yang baik, lebih baik dia diam. Aw liyasmut, baik-baik diam.
Daripada dia bercakap dan perkataan itu akan menjadi gurisan hati kepada pendengar. Maka yang demikian itu tadi atau perkataan itu akan jadi bantah bagi tiap-tiap kalam orang yang benar, maka itu akan menyebabkan apa ni? Dan sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan bagi dirinya. Orang yang nampak pandai ni sebenarnya kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia menyerlahkan kejahilan diri dia sendiri. Ini masa dia penuh, kita goncang pun tak bunyi. Kita goncang pun tak bunyi. Bila separuh mula berbunyi, makin sikit makin kuat bunyinya. Jadi yang banyak bunyi ni sebenarnya orang ilmu sikit tapi terasa macam banyak. Subhanallah ta'ala. Tapi orang yang banyak ilmunya, dia goncang pun senyap je dia. Itu sebab kata ulama, yang paling aku takuti kalau orang duduk dalam majlis dia senyap pandang. Bukan orang yang banyak bercakapnya. Makin banyak bercakap, makin banyak kesilapan yang akan diungkapkan. Ini disebutkan kata hukama. Masya-Allah tabarakallah, hukama menyebut yang demikian rupa. Jadi itu sebab mulut ni kena barang yang jaga atas perkara baik-baik je. Menasihati orang dengan perkara baik, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ajak pada buat baik, insya-Allah. Jadi itu dia tak lain tak bukan kerana khuatir. Rasa kita tak cela orang, tapi orang kalau mendengar dia rasa dicela. Yang ini paling takut ni. Kadang-kadang mengajar ilmu ni pun jadi takut. Mengajar ilmu kadang kita cakap benda hak, tapi orang duk dengar, ustaz ni ngata orang ni. Hukum atas diri masing-masing. Orang yang letak hukum padahal benda tu bukan seperti yang dikehendaki ataupun bukan murad daripada perkataan tadi. Tapi salah faham. Sebab gitu. Itu sebab kena berhati-hati munaqasyah fil kalam, iaitu berhati-hati dengan berbantah-bantahan, insya-Allah. Ini pun ada juga orang yang minta maaf nah. Macam saya pernah sebutkan orang Jibril, dia panggil orang Jibril. Dia bertanya soalan, ustaz, apakah hukum makan ayam hutan? Atau ayam hutan okeylah. Ustaz, apa hukum makan keldai? Insyaallah taala. Ustaz, apa hukum makan keldai? Hukum makan kedai liar hukumnya apa nama minta? Kedai ternakan atau tunggangan itu hukumnya haram. Mana pula ustaz? InsyaAllah. Minta mana? Saya betulkan sikit. Apakah hukumnya makan kuda? Saya nak bagi lebih jelas. Apakah hukumnya makan kuda ataupun kita menyembelih kuda untuk buat kenduri? InsyaAllah. Dalam hadis Nabi SAW melarang kita untuk menyembelih tunggangan. Tunggangan tak boleh sembelih. Masya-Allah taala. Tetapi ada beberapa mazhab, contoh di beberapa negara yang memang mereka kena sembelih kuda. Sebab contoh suasana negara dia yang sejuk, mereka memerlukan daging kuda untuk memanaskan badan mereka. Daging kuda ni panas, insya-Allah. Kalau daging yang paling panas daging kuda. Kalau daging yang paling cepat kembang daging gajah. Itu sebab gajah tak boleh makan. Bukan gajah tak boleh makan, kita tak boleh makan gajah. Kita tak boleh makan gajah. Kenapa? Kerana daging gajah ni kembang. Dia macam sponge. Kalau kita makan, besar ni kata masuk, dia kembang dalam badan. Dia akan sumbat usus-usus kita atau arteri kita tadi. Tak boleh makan daging gajah. Kalau boleh makan daging gajah, dah lama orang curi gading tu curi daging-daging gajah sekali bawa jual. Insya-Allah. Tapi tak boleh. Kerana dagingnya kembang, tak boleh dibawa makan. Insya-Allah tabarakallah taala. Jadi ada orang tanya, boleh tak makan daging kuda ustaz? Tak boleh makan daging kuda. Saya jawab bagi negara Malaysia. Kebetulan dia baru balik daripada Uzbek, insya-Allah. Di Uzbek orang makan kuda. Tak betul ustaz ni. Di Uzbek orang makan kuda elok je. Ini bantah-bantah, tak kena dengan tempat. Masya-Allah taala anhu. Tak betul lah yang demikian rupa. Jangan kita jadi orang yang munaqasyah fil kalam, iaitu munaqasyah, membidas-bidas kalam orang. Maksudnya membidas kalam. Masya-Allah. Orang bercakap dia bercakap, orang bercakap dia bercakap. Tu sebab orang Arab dia memang ada budaya cakap-cakap ni. Ya orang ni bercakap, ya nak bercakap. Hingga ada isyarat dalam Arab, orang Mesir ataupun orang-orang Arab ada isyarat tangan. Lau samah. Mana minta laluan, aku nak cakap pula. Ni memang lazim. Kalau orang ngaji Arab tak kerti buat gini, tanya dia cukup tak setahun mengaji di sana. Insya-Allah. Ini lazim. Insya-Allah. Lau samah ataupun uskut ataupun unzur, bus. Mesti ini tanda dia. Kalau nak melintah jalan pun sana traffic light tak hidup. Macam mana kita nak berhenti nak melintah ni? Tunjuk dekat kereta tu baru kita boleh jalan. Mana nak memberhentikan seseorang tu dengan macam ni ayat dia. Ni ada kamera ni macam ni. Insyaallah tabarakallah taala. Dia tu
Kalau tengah-tengah bercakap, maknanya aku nak cakap pula. Nanti orang dia tunjuk, orang ni pun tunjuk juga. Aku nak cakap, semua nak bercakap. Al-munakasyah fil kalam. Nak berlawan-lawan cakap kerana nak menyangka dirinya betul belaka. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Yap. Dan kata Syekh Abdul Mu'ti rahimahullahu taala yang mensyarahkan akan matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mir'au munaza'atul ghairin fima yadda'i thawabahu walau zannan, wal jidalu daf'ul 'abdin khasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bighairil haqqi wa huwa muharramun. Maksudnya makna mira' itu iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika pada zan benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal dia mengqasad akan membenarkan akan perkataannya dan membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan ia dengan tiada sebenarnya, dan yang demikian itu hukumnya haram. Al-mira' haram, jidal pun haram. Tak usah berdebat-debat, biar menang. Awak nak menang, ambil lah, kata Masya Allah tabarakallah. Kerana banyak sekarang orang pandai lagi banyak sekarang ni, Masya Allah tabarakallah ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-mira'u ta'nu fi kalami ghairin izhari khalalin fihi min ghairi an yartatiba tartabita bihi gharadu siwa tahkiril ghairin wa izhari maziyatin qiyasah. Wal jidalu ibaratu an mira'i yata'allaqu bi izharil mazhabi wa takririhi. Maksudnya makna mira' itu iaitu mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia, kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu dan menyatakan akan kelebihan dan kebijaksanaan dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mira' yang takluk dengan mengatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Ni yang paling besar dalam tiga beradik ni siapa? Mira'. Al-mira' ni paling besar. Sebab perangai mira' ni apa ni? Mira' ni dia cuba mengalahkan perkataan orang lain walaupun terpaksa mengungkapkan aib perkataan orang. Orang tu tersasul salah cakap je. Perkataan yang tersasul itulah yang sering kali diungkap-ungkapkan. Masya-Allah. Kerana untuk menjatuhkan si fulan tadi, kerana untuk menewaskan perkataan orang yang menentang dia, insya-Allah, ataupun orang yang cuba memperbetulkan dia, dia akan menidakkan orang tadi dengan mencari aib perkataan kawan dia. Ini mira'. Adapun bila telah berada mira' akan berlakulah jidal. Al-jidal ini perdebatan. Yang ini pula akan jawab balik, yang ini keluar atas dasar ilmu, yang ini pun keluar atas dasar ilmu. Jadi masing-masing ni berilmu ni. Ini penyakit orang berilmu. Ni bukan penyakit orang jahil ni. Orang jahil boleh jadi dia selamat kerana dia tak ada ilmu untuk berjidal. Mira' tadi penyakit si jahil, tapi jidal ni penyakit orang yang rasa dirinya alim tapi hakikatnya jahil. Hakikatnya dia jahil. Jahil apa di sini? Jahil murakkab. Jahil murakkab ni makna jahil yang bertingkat-tingkat, jahil yang nak menang selalu. Dia jahilnya ada dua. Yang pertama namanya jahil basit, yang kedua namanya jahil murakkab. Jahil basit ini ada pada rata-rata orang, iaitu pada awalnya dia tak tahu, kemudian bila dia dah belajar dia tahu. Ini masya-Allah. Contoh ini apa nama dia? Tak tahu saya apa nama dia. Ini namanya penutup cawan. Oh, penutup cawan. Terima kasih ustaz bagi tahu nama dia. Itu jahil basit. Awalnya dia tak tahu, tetapi bila dia bagi tahu dia tahu. Ada yang kedua jahil murakkab. Ini apa nama benda ni? Ini nama dia ialah satelit. Dia sebab bentuk macam piring satelit. Ni satelit. Tak baji, ini penutup cawan baji oi. Tak. Inilah satelit ustaz.
Dia tu tak tahu sebenarnya, menembak aja. Kebetulan salah jawapannya, malu. Jadi tak setelit, saya belajar dulu. Atas lebih pun kata, saya ngaji itulah dulu tok guru saya mati, kata dia, masya-Allah taala. Lebih kurang macam tu ayat dia, masya-Allah. Kerana tak mau kalah dalam bicara, tak mau kalah dengan apa yang diungkapkan oleh dia. Itu namanya ialah penyakit jidal. Masya-Allah, apa minta maaf, jahil murakkab, jahil yang bertingkat-tingkat. Nanti kita akan sambung lagi apakah makna munakasyah, iaitu perbincangan dalam kalam, iaitu perbincangan tentang mira', jidal dan munakasyah itu tadi, insya-Allah pada siri yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy wa siddiq wa syuhada'i wa salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr.